Semakin hari semakin ramai orang mula bercakap tentang tindakan biadab Muhyiddin masih tidak memohon apa-apa ampun daripada Istana Pahang. Semalam, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang telah pun menggesa supaya gelaran Tan Sri yang diberikan kepada Muhyiddin ditarik balik. Alasan beliau ialah sebagai seorang pemimpin veteran yang berpengetahuan dan sudah berpengalaman, beliau sepatutnya mempunyai pemikiran yang lebih matang, menerima bahawa beliau sudah ada qada dan qadar, bahawa beliau bukanlah dilantik menjadi Perdana Menteri X ke-10. Tapi Muhyiddin Yassin seakan-akan masih tidak puas hati dengan pelantikan sebagai Perdana Menteri. Seakan-akan ucapan beliau semasa PRK Nenggiri masih mempersoal kenapa beliau tidak dipanggil menghadap yang di Pertuan Agong ketika itu untuk angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Yang lebih lucu lagi, beliau masih mengungkit tentang bilangan 115 sokongan ahli parlimen pada waktu itu. Dia lupa bahawa parlimen pada waktu itu sudah meluluskan akta anti lompat parti, yang mana pada ketika itu sesiapa yang mahu menyokong seseorang untuk jadi Perdana Menteri, beliau perlulah bukan melalui surat akuan bersumpah SD atau tanda tangan surat akuan. Kalau nak sokong seseorang, mesti melalui presiden atau en blok. Satu parti besar itu menyokong melalui kepimpinan presiden atau melalui keseluruhan parti itu menyokong. Maka dengan itu tindakan Muhyiddin kononnya ada 115 sokongan parlimen, ahli parlimen itu sebenarnya hanya bersifat mencuri ahli parlimen UMNO dan bukannya mendapatkan sokongan. Mereka cuba nak mahu mau tes market, berjaya laku atau tidak SD, tanda tangan akuan bersumpah. Nampaknya itu tidak berlangsung atau tidak dilayan kerana sudah ditetapkan dalam perlembagaan, SD sudah tak laku lagi. Tapi Muhyiddin tetap juga mempersoal dan tetap juga menegakkan benang yang basah, seakan-akan beliaulah yang banyak tahu, tapi dia lupa. Dia sudah meluluskan bersama dengan kepimpinan pada waktu itu bahawa mereka lah yang meluluskan akta anti lompat parti tentang SD itu. Yang lebih menarik lagi, Muhyiddin mempersoal yang di Pertuan Agong tentang pelantikan Perdana Menteri X, tetapi yang menarik, dia lupa waktu dia jadi Perdana Menteri kali pertama, siapa yang lantik dia jadi Perdana Menteri. Kalau bukan yang di Pertuan Agong pada ketika itu, yaitu Al-Sultan Abdullah, maka Muhyiddin sebenarnya tidak akan pernah merasa sekalipun menjadi Perdana Menteri. Nampaknya Muhyiddin lupa diri, lupa seperti kacang melupakan diri, dan beliau lupa bahawa yang di Pertuan Agong itulah yang melantik beliau sebagai Perdana Menteri. Walaupun pada waktu itu rakyat sangat marah kerana tindakan langkah Sheraton. Hari ini, sekali lagi, Muhyiddin dinasihatkan berhenti membangkitkan isu keabsahan pelantikan Perdana Menteri. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan gabungan parti itu diingatkan agar berhenti membangkitkan isu keabsahan tentang pelantikan Perdana Menteri yang ke-10. Setiausaha Agung Amanah Muhammad Faiz Fazil berkata, rakyat seharusnya dididik untuk menumpukan kepada usaha membangunkan negara dan pemulihan ekonomi. Katanya agenda yang sedang diusahakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pasukan kerajaan perpaduan seharusnya mendapat sokongan dan pengiktirafan semua pihak. Muhyiddin dan Perikatan Nasional PN harus berhenti membangkitkan isu keabsahan Perdana Menteri ini. Berhentilah daripada mengelirukan rakyat dan fakta dan undang-undang dengan fakta dan undang-undang yang tidak meyakinkan.
Tindakan Muhyiddin menghina kewibawaan yang di-Pertuan Agong terdahulu, Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah amat mendukacitakan. Hakikatnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10 selepas meneliti sokongan ahli-ahli parlimen dan pandangan pakar-pakar perlembagaan dalam Majlis Raja-Raja, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurut Muhammad Faiz lagi, Pakatan Harapan PH selaku gabungan yang telah memenangi kerusi terbanyak dalam pilihan raya umum PRU ke-15 iaitu 82 kerusi, telah diberikan peluang membentuk kerajaan. Namun Faiz berkata Perikatan Nasional PN dan Muhyiddin telah menolak pembentukan kerajaan perpaduan. Walaupun idea ini telah diutarakan yang di Pertuan Agong ketika itu iaitu Sultan Abdullah. Ujar beliau lagi, Anwar telah membuktikan mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen menerusi usul percaya pada 19 Disember 2022 dan ketika itu ia disokong oleh 153 ahli parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Masih berita di Nenggiri yang lebih menarik, lebih pendedahan dan dikorek sehingga ke akar umbi. Yang kalah adalah Bersatu, tapi yang dapat malu Parti PAS. Ada netizen kata itulah strategi yang makan diri padan muka, kata mereka. PRK Nenggiri adalah PRK yang dirancang dari awal oleh Bersatu dan yang mereka yakin boleh menang. Strategi disusun dengan rapi untuk memastikan menang bergaya dan paling bermaruah. Dengan bantuan PAS, Nik Amar sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, umum kerusi Nenggiri kosong dan SPR umumkan berlaku PRK. Mereka benar-benar yakin mereka menang sehingga mereka dengan begitu tangkas dan bergaya, cepat tanpa berfikir panjang, terus mengisytiharkan kekosongan sebelum Dewan Rakyat melalui Speaker Dewan Rakyat mengumumkan keputusan di Parlimen. Mereka lebih dahulu, kononnya terlebih overdose, yakin menang. Pasal dari awal hijack Bersatu kawal. PAS sebenarnya dari awal hijack Bersatu kawal semua perkara, termasuk melantik bekas pemimpin UMNO Anwar Musa jadi pengarah operasi PRK. Sebabnya, dia petah berhujah dan lebih penting, dia berduit. Itu lebih penting. Anwar Musa petah berhujah dan yang lebih penting, dia berduit. Biasalah, dia ini kan sekarang ini digelar sebagai lebay LV. Anwar Musa tu sekarang digelar lebay LV. Kemudian calon lompat parti diumum. Asalnya pemuda PAS, tapi lompat masuk Bersatu dengan restu. Pemimpin PAS siap dengan sumpah laknat kerana nak kawal calon kerusi ini supaya tragedi adun Bersatu sokong PMX tak berulang. Sampai begitu sekalinya overdose mereka yakin menang. Awal-awal lagi dah angkat sumpah laknat. Bayangkan, orang biasanya sudah menang baru sumpah laknat, tapi dia belum menang dah sumpah laknat. Mungkinkah termakan laknat sendiri? Terang-terangan Bersatu dibuli PAS. Kononnya berlaku abang besar. Selaku abang besar, sejak awal kempen, semua panglima PAS lebih menonjol. Pemimpin kerajaan negeri turun ke Nenggiri untuk menangkan calon PAS Bersatu celup ini. Oleh itu, kerana tiada idea dan modal, maka fokus kempen ialah hentam DAP, termasuk kitar semula fatwa songsang kafir harbi. Ini zahirkan sifat khawarij dan gulau yang memang dah sebati dalam diri pemimpin ahli dan PAS. Paling sadis adalah pada malam diumumkan keputusan PAS dan Bersatu dari awal, meletakkan segala keyakinan dan harapan paling tinggi bahawa kemenangan di PRK ini akan dijadikan modal politik dan referendum penolakan terhadap kerajaan PMX, namun yang berlaku adalah terbalik kuang.
PAS bukan sahaja kalah kerusi Nenggiri, tetapi kalah moral apabila ia menjadi kerusi pertama bertukar parti, pecah telur dalam beberapa siri PRK yang telah diadakan selepas PRU 15. Lebih memalukan lagi, ianya berlaku di negeri ditadbir oleh PAS yang kononnya terpaling hebat itu. Realitinya adalah satu kesilapan besar untuk PAS apabila kalah di kerusi sendiri di negeri yang dikuasai parti sendiri. Ini memang paling memalukan. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, share video ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dari semalam, orang mula berteriak dan menjerit melalui tulisan di media sosial memohon supaya gelaran Tan Sri Muhyiddin ditarik balik. Mula-mula semalam hanya netizen yang berang, marah dengan tindakan Muhyiddin Yassin yang seakan-akan memperlekeh dan menghina tindakan Ketua Duli Yang Maha Mulia mantan yang di-Pertuan Agong Malaysia. Mereka, netizen, marah dengan tindakan Muhyiddin mengulas ataupun mengungkit semula pelantikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kelihatan di sana seakan-akan Muhyiddin tak puas hati dia tidak dilantik jadi Perdana Menteri. Akhirnya, apabila netizen selesai memberikan cadangan supaya gelaran Tan Sri untuk Muhyiddin ditarik balik, kini akhirnya benar-benar apa yang disangka hampir terjadi. Apabila Timbalan Speaker Pahang menyatakan tarik balik Tan Sri Muhyiddin. Kamu tahu tidak, Timbalan Speaker ini bukan kecil kuasanya. Kuasanya sangat besar. Kuasanya itu sangat-sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat besar dalam kerajaan negeri Pahang. Jadi kalau Timbalan Speaker Pahang pun sudah memberikan nasihat supaya gelaran Tan Sri Muhyiddin itu ditarik balik, agak-agaknya apa akan jadi? Timbalan Speaker Pahang Lee Chin Chen menggesa agar gelaran Tan Sri yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ditarik balik. Sebelum kita teruskan, apa pendapat kamu? Adakah anda setuju dengan gesaan Timbalan Speaker Pahang ini, yaitu gelaran Tan Sri yang telah diberikan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ditarik balik? Ada ramai netizen yang sangat setuju. Menurut Lee, ini kerana kenyataan pengerusi Perikatan Nasional PN yang didakwa memperlekeh peranan Sultan Pahang sebagai yang di-Pertuan Agong sebelum ini dalam pelantikan Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 telah pun mengelirukan rakyat. Kenyataan terbaru beliau iaitu Muhyiddin yang mendakwa bahawa kenyataan beliau di ceramah PRK Nenggiri tersebut adalah berdasarkan fakta dan beliau tidak bersalah dalam menuduh Agong tidak melantiknya sebagai Perdana Menteri walaupun kononnya mempunyai majoriti yang mencukupi. Adalah satu lagi kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan mengelirukan orang ramai. Kenyataan Muhyiddin bukan sahaja mencabar keputusan Agong, tetapi juga cuba menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat. Gelaran Tan Sri adalah satu penghormatan yang tinggi dan ia hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar menjunjung nilai-nilai yang murni dan menghormati asas-asas kenegaraan kita, kata Lee. Semasa berucap dalam ceramah PRK Nenggiri, Muhyiddin mempertikaikan alasan dia tidak dijemput oleh Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, meski menurutnya dia mempunyai sokongan yang cukup. Susulan itu, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah menggesa polis untuk bertindak tegas terhadap Presiden Bersatu itu. Mengulas lanjut, Lee berkata sebagai pemimpin yang pernah memegang jawatan kanan kerajaan, Muhyiddin harus menunjukkan contoh dan menghormati prinsip perlembagaan. Malangnya, Muhyiddin
beliau memilih untuk menyebarkan maklumat yang salah dan mengelirukan, sekaligus membuktikan bahawa beliau tidak layak memegang gelaran tertinggi negara. Tindakan Muhyiddin ini bukan sahaja mencemar institusi diraja, tetapi juga berpotensi menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi berperlembagaan yang kita amalkan, katanya. Oleh itu, saya menggesa agar gelaran Tan Sri beliau ditarik balik sebagai satu tindakan tegas untuk mempertahankan maruah dan kedaulatan negara kita, kata Lee. Muhyiddin dikurniakan gelaran Tan Sri pada tahun 1988 oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, yaitu almarhum Sultan Johor Sultan Iskandar Sultan Ismail. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Red Parrot kata, please lakukan dengan segera, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.